Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Ilyas dan bersama teman saya Muhammad Khairul Najmi bin Rosli. Kami di sini akan membentangkan tajuk tentang power system. Lepas tu kami ambil tajuk Introduction to Power System. Slide seterusnya saya serahkan kepada kawan saya, iaitu Muhammad Khairul Najmi. Okey, seterusnya kita ada power system definisi. Okey, ini adalah definisi bagi power system. The power system is a network which consists generation, distribution and transmission system. Okey, ini adalah tiga basicnya. Okey, kita ada generation, distribution and transmission system. Dia menggunakan form energy, iaitu satu bentuk tenaga. Anggaplah dia sebagai fuel dia. Kita ada contohnya macam coal dengan diesel. Okey, lepas tu dia tukar kepada electrical energy. Okey, dia simpan je, dia ambil bahan bakar dia, lepas tu dia keluarkan elektrik. Okey, cuma perlu bagi dia bahan bakar, okey, atau fuel. Okey, seterusnya kita ada power system includes the devices connected to the system like synchronous generator. Okey, ni adalah device dia. Dia ada banyak: synchronous generator, motor, transformer, circuit breaker, conductor dan lain-lain. Okey, ini pula adalah 6 main component dia. Ada power plant, kita ada power plant, transformer line, substation, distribution line dengan distribution transformer. Okey, itulah component of the power system. The power plant generate the power which is step up or step down through the transformer for transformation. Okey, dia tak step up, dia step down. Okey, simple. Dan kita ke slide seterusnya. Ini adalah the significance of eco-friendly power generation, transmission and distribution of power system. Okay, well, the most significant environmental impacts of electricity relate to how it is generated. Okay, electricity in delivery can also affect the environmental in several ways. Okay, penghantaran elektrik juga akan affect sesetengah kawasan persekitaran. Okey, ini adalah dia ada tiga jenis. Okey, tiga contoh. Transmission and distribution lead to some losses in electricity as it move from the point of generation to the end user. Okey, transmission dengan distribution ni dia boleh membawa kepada line loss. Okey, yang ini adalah form yang mana orang panggil line loss. Okey, ini adalah singkatan dia. Okey, itu dia lebih kepada dikenali sebagai line loss. Okay, lebih simple. Okay, in generation, the longer the distance the electricity must travel from generation to consumer, the larger the line loss. Okay, secara simpelnya, lagi panjang jarak antara power plant hingga ke consumer tu atau pengguna, lebih besar dia punya line loss. Okay. Okay, secara point kedua kita ada power line require routine maintenance and operation. Trees and other plant near the wire have to be maintained to keep them from touching the wire. On some power line corridors, herbicides are used to control vegetation. Okay. Di sini dia ada cerita tentang power line perlukan routine maintenance dengan operation pokok dengan tumbuhan-tumbuhan lain yang berdekatan dengan wire perlu dimaintainkan. Okey, maksudnya dia perlu dicek setiap kali, setiap beberapa ikut jadual lah, untuk pastikan dia tak bersentuhan dengan wire. Okey, yang ni juga penting. Herbicide ni herbicide. Okey, dia digunakan untuk mengawal vegetation. Ini juga yang penting. Okey, seterusnya power lines and their access roads are placed in undeveloped area. They can disturb forest, wetland and other natural areas. Okey, ini adalah kesalahan manusia sendiri kalau mereka membina tempat power plant ni kat tempat yang salah.
okay, tempat yang tak develop lagi. Okay. Memang dia akan affect kawasan persekitaran macam hutan, wetland dengan natural area lah. Okay. Okay, untuk slide ni kita ada some of these environmental effects can also potentially affect human health, particularly if they result in people being exposed to pollution in air, water or soil. Okay, ini melibatkan kesihatan manusia. Tadi tentang pokok-pokok, tumbuhan dan persekitaran. Okay, kali ini untuk kesihatan manusia, dia melibatkan untuk manusia yang terdedah dengan pollution, dengan pencemaran air, udara dengan soil lah. Okay, ada beberapa solusi yang boleh membantu mengurangkan negatif environmental ni. Okay, semuanya ada 4. Okay, satu, energy efficiency. Okay, end user can meet some of their needs by adopting energy efficient technologies and practice. Okay, in this respect, energy efficiency is a resource that reduce the need to generate efficiency. Okay, seterusnya kita ada clean centralized generation. Okay, cuma bersihkan centralized generation ni. New and existing power plant can reduce environmental impact by increasing generation efficiency, installing pollution control, and leveraging cleaner energy supply resource. Okay, seterusnya nombor 3 kita ada clean distributed generation of lah. Ya, okay, ni yang kedua. Sebelum ni clean centralized generation. Okay, beza ini distributed generation lah. Okay, some distributed generation such as distributed renewable energy can help support delivery of clean, reliable power to customers and reduce electricity losses along transmission and distribution line. Okay, kalau faham je. Okay, combined heat and power. Okay, ni CHP konsep dia. Okay, also known as cogeneration. Okay, CHP produce electricity and heat simultaneously from the same fuel source. By using heat that would otherwise be wasted, CHP is both distributed generation and a form of energy efficiency. Okay, kalau empat ni adalah cawan-cawan dia, dia sangat penting kalau apa kena ingat. Okay, first kita ada energy efficiency. Second kita ada bersihkan centralized generation. Okay, energy efficiency ni penggunaan energi dengan berhemat. Okay, clean distributed generation, bersihkan distributed generation. Gabungkan pergabungan antara heat haba dengan power. Okay. Okay, seterusnya slide kita ada concept of renewable energy. Okay, ini adalah explanation. Okay, dia kat tepi ni boleh tengok rujukan. Dia ada 5 jenis energy. Okay, energy produced from source that do not deplete or can be replenished within a human's lifetime. Okay, renewable energy ni adalah tenaga yang boleh dihasilkan semula tanpa limit. Okay, dia tak berkurang dan dia boleh dihasilkan semula dalam human lifetime lah. Okay. Renewable energy ni datang daripada source yang diproses atau sentiasa di refill. Okay, dia tak ada limit macam dia cerita tadi. Okay, this source of energy include solar energy. Okay, kita ada kat sini solar energy, geothermal energy, wind energy, hydropower energy dengan biomass energy. Okay, renewable sources are often associated with green energy and clean energy, but there are some subtle difference between these three energy types. Maafkan saya. Okay, where renewable sources are those that are recyclable, bersih, pasal dia tak efek persekitaran. Okay, dia mesra alam, dia tak menyebabkan cemaran udara, air atau gas atau apa-apa lah. Okay, tak
seperti energi non-renewable, dia tak melepaskan carbon dioxide dengan green energy gas, dia tak datang. Okay. Dia adalah green energy yang datang daripada natural source. Okay. Tapi ada setengah yang macam yang ada efek, contohnya macam hydroelectric. Okay, empangan hydroelectric, dia punya empangan tu kalau sekali pecah tu dia punya ayam tu boleh rosakkan kawasan sekeliling lah. Contoh macam hutan, dia sekali langgar tu potok tu. Okay. Seterusnya, rasanya ni part saya yang terakhir. Okay, seterusnya saya pasang kepada tim saya. Okay. Okay, yang dikatakan source of renewable energy ni adalah tenaga yang boleh diperbarui. Contohnya seperti yang terdapat lah yang boleh diperbarui, cahaya matahari, air hujan, lepas tu angin, lepas tu hasil buah bumi. Lepas tu ataupun dikatakan bahan organik. Betul? Daripada itu dia terbagi pada 5. Iaitu pertama adalah solar energy. Okay. Solar energy ni dia menggunakan cahaya matahari. Daripada cahaya matahari tu dia akan berubah ke bentuk tenaga haba. Lepas tu haba tu elektrik. Lepas tu yang kedua adalah wind energy. Wind energy sebenarnya kita guna kincir angin. Bila kincir angin tu angin akan bertiup untuk dia punya kipas berputar, itu akan jadi tenaga kinetik, berubah kepada tenaga elektrik. Kebanyakan pada tenaga kinetik berubah ke tenaga elektrik, seperti hydro energy. Sama je, hydro energy memang macam empangan, dam macam tu lah. Dia pun sama juga, ada dia punya turbin ke, yang contoh air tu, dia pusing-pusing air tu berubah jadi tenaga kinetik ke tenaga elektrik. Yang kedua dia katakan kebaikan dan keburukan tenaga yang boleh diperbarui. Okay, kita mula dengan kebaikan dulu. Okay. Kebaikan yang pertama, dia boleh diperbarui juga. Pertama kali dia boleh diperbarui. Kedua ialah kos penyelenggaraan dia. Kos penyelenggaraan dia rendah sebab dia guna bahan yang semua jadi. Jadi kita tak perlu hasilkan bahan tu. Sebab tu dah dikatakan kos penyelenggaraan rendah sebab bahan semua jadi. Yang ketiga dia adalah dia tak terbentuk kesan yang buruk pada pencemaran alam, pencemaran kimia dan bahan toksik dan lain-lain lagi ya. Lepas tu dia memanfaatkan ekonomi sebab dia projek tu dia terletak jauh pada pusat bandar. Lepas tu dia memanfaatkan ekonomi. Dan yang last kali, mudah untuk mengenali kelebihan mesin. Proses sekarang menggunakan alternatif dan boleh berbentuk tenaga. Tidak terus pada keburukan dia pula. Keburukannya adalah satu kelemahan dengan tenaga yang boleh diperbarui adalah sukar untuk menghasilkan kuantiti elektrik yang sama besarnya dengan yang dihasilkan oleh penjana bahan api fosil tradisional. Okay, ini mungkin membawa maksud bahawa kita perlu mengurangkan jumlah tenaga yang kita guna. Kita hanya membina lebih banyak tenaga kemudahan. Okay, kelemahan lain dari segi sumber tenaga boleh diperbarui adalah seperti kepercayaan bekalan tenaga. Tenaga yang boleh diperbarui sering bergantung pada cuaca. Bergantung pada cuaca, kalau cuaca tu elok. Macam contohnya solar. Contoh macam musim hujan, tak ada cahaya matahari. Jadi kuranglah pengambilan tenaga cahaya matahari tu. Sebab itulah dia punya disadvantage dia. Macam empangan. Kalau empangan dia kalau menggunakan hujan dia berjalan dengan elok. Kalau musim kemarau pula, empangan tu akan jadi surut ayat dia. Itu je. Okay. Terus pada slide seterusnya. Okay. Konsep of non-renewable energy. Dia punya konsep dia. Okay. Dia punya maksud dia sumber yang tidak boleh diperbarui ataupun sumber semula jadi yang tidak dapat diganti
dengan semula jadi, bermaksud dengan kadar yang cukup cepat untuk mengikuti penggunanya. Contoh seperti tengoknya ada apa, bahan api, lepas tu pada pukul menggunakan arang batu, lepas tu dia punya natural gas tu nuklear. Okey, so slide seterusnya. Okay. Source of non-renewable energy. Source of non-renewable energy dibagi pada 4, iaitu fuel, coal, nuclear, gas. Okey, dikatakan dengan fuel, bahan api fosil. Okey, mana-mana dikatakan dia berasal daripada bahan hydrokarbon, iaitu yang berlaku dalam biologi, dalam kerap bumi, yang boleh digunakan sebagai sumber tenaga, bahan bakar, iaitu termasuk arang batu, petroleum, gas asli seperti minyak, bitumen, pasir tak, dan minyak berat. Coal pula adalah arang batu. Arang batu ni adalah batu endapan hitam atau coklat, atau kecoklatan yang mudah terbakar dengan jumlah karbon yang tinggi dan hidrokarbon. Arang batu dijelaskan sebagai sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui kerana memakan masa berjuta-juta tahun. Yang itu bukan start kita berjuta tahun lama tu untuk membentuk. Arang batu mengandungi tenaga yang disimpan oleh tumbuhan yang hidup beratusan tahun, jutaan tahun yang lalu di kawasan payah hutan. Lapisan kotoran dan batu menutupi tanaman selama berjuta-juta tahun. Tekanan yang dihasilkan oleh panas dan panas menjadikan tanaman menjadi bahan yang kita panggil arang batu. Itu dipanggilkan arang batu. Yang ketiga adalah nuklear. Nuklear adalah sebuah sistem bencana di mana yang orang panggil tenaga nuklear tukar menjadi tenaga elektrik dikenali sebagai nuklear. Sistem bencana kuasa. Sistem bencana kuasa nuklear tu unsur berat seperti uranium U-235 atau uranium TH-232 dikenakan sebagai pembelahan nuklear dalam alat khas yang dikenali sebagai reaktor. Tenaga haba yang demikian dilepaskan digunakan untuk meningkatkan wak pada suhu dan tekanan tinggi. Wak menjalankan turbin dengan putar dengan turbin tu ditukar menjadi tenaga wak menjadi tenaga mekanikal. Lepas tu turbin tu dia menggerakkan alternator yang menukarkan tenaga mekanikal menjadi tenaga elektrik. Itu dikatakan sebagai nuklear. Okay. Gas pula. Gas adalah bahan bakar fosil seperti bahan bakar fosil yang lain seperti arang batu, minyak, bentuk gas asli dari kilang ataupun haiwan dan metabolisme yang dihidup tahun yang lalu. Okey, slide seterusnya. Kita masuk pula slide yang ni, slide tentang kebaikan dan keburukan tenaga yang tak boleh diperbaharui. Okey, kita tengok dulu kebaikan dia. Sumber yang tidak boleh diperbaharui tenaga yang tinggi, iaitu sumber seperti arang batu dan minyak cenderung yang menyediakan kita lebih banyak tenaga berbanding dengan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga suria ataupun angin. Okey, kedua, keuntungan besar dapat dihasilkan dalam perlombongan arang batu, penjualan minyak, itu pembinaan terjadi, saluran paip dan sebagainya. Sumber-sumber ini mudah digunakan sama ada di rumah atau di tempat lain. Pengguna dapat mencari sumber yang tidak boleh diperbaharui dengan harga yang sangat menjimatkan. Bagi sesetengah orang kan, mesin baru dan sumber tenaga lain tidak dapat menggantikan tradisi mereka. Mineral seperti arang batu dan minyak. Jadi dia disebut dengan tenaga tradisional lah. Tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini dijumpai dengan mudah di mana-mana sahaja, kira dijumpai kat mana saja. So yang seterusnya, yang paling penting sumber yang tidak boleh diperbaharui adalah mewujudkan
pekerjaan pengekstrakan, pengangkutan dan pengeringan adalah sumber bahagian sumber yang tidak boleh dibarui dalam memberi pekerjaan. Sebilangan besar sumber yang tidak boleh dibarui juga sangat senang disimpan. Dikurangkan tenaga yang tidak boleh dibarui. Okay. Tengok pula dia punya disadvantage dia, keburukan dia pula. Keburukan yang pertama dia, salah satu kelemahan utama tenaga yang tidak boleh dibarui adalah memakan masa. Memakan masa lama. Perkembangan arang batu, minyak memasang bor minyak, membina plantan minyak, memasukkan pipe dan mengesap dan pengangkutan gas asli adalah proses yang sangat memakan masa. Yang kedua, tenaga tidak boleh dibarui, boleh membahayakan dan menyebabkan masalah pernafasan kepada manusia. Kerana sumber seperti bahan api fosil mengeluarkan gas seperti karbon monoksida. Itu memang bahaya. Okay, yang tiga pula, sumber seperti arang batu, minyak, asli melepaskan sejumlah besar karbon dioksida apabila dibakar. Sebahagian hasil daripada bahan kimia ini cepat merosakkan lapisan ozon. Itu merosakkan orang kata apa, rumah hijau lah. Akibat dia. Itu dia daripada itu dia boleh menyebabkan hujan asid. Dia bahaya pada kita, bantu pokok-pokok ataupun binatang-binatang. Okay. Sampai situ saja slide kita. Seterusnya slide seterusnya. Okey, yang ni adalah reference daripada sumber yang kami ambil ya. Kami ambil daripada Google, sumber ni dari Google. Tapi kebanyakan kami ambil sumber ni dekat Sidos, ada banyak nota dalam nota-nota tu. Lepas tu ada kami tengok YouTube, ada juga kami ambil. Okey, slide seterusnya. Okey, habis dah. Thank you. Okey, sampai sini je kami punya presentation. Harap segala kekurangan kami itu kami minta maaf. Jadi sampai sini je lah. Okey, terima kasih kerana mendengar kepada lecturer kami, Tuan Fida Amin. Okey, bye.